Assalamualaikum. Hari ini kita teruskan dengan bab 11 pewarisan, iaitu 11.1 pewarisan monohibrid. Kita akan lihat kepada eksperimen Mendel. Mendel telah mendapati bahawa tumbuhan kacang pis iaitu Pisum sativum mempunyai 7 ciri. 7 ciri yang telah dikaji oleh Mendel ialah bentuk biji benih, warna biji benih, bentuk pot, warna pot, warna bunga, kedudukan bunga dan ketinggian pokok. Pokok kacang pis ini mempunyai trait bertentangan yang nyata dan mudah dikesan. Mendel telah mencadangkan teori bahawa ciri yang terdapat pada induk diturunkan kepada anak melalui gamet jantan dan gamet betina. Ini menunjukkan bahawa nukleus kedua-dua gamet jantan dan gamet betina membawa maklumat genetik pewarisan ciri tersebut. Faktor pewarisan tersebut kini dikenali sebagai gen. Dalam menjalankan eksperimennya, Mendel telah menggunakan pokok kacang pis berbaka tulen. Apakah itu pokok berbaka tulen? Pokok berbaka tulen ialah pokok yang dihasilkan melalui pendebungaan sendiri dan mempunyai trait yang sama dengan induknya dari segi kandungan gen. Sebagai contoh, tumbuhan tinggi berbaka tulen akan sentiasa menghasilkan anak yang tinggi sahaja dalam pendebungaan sendiri. Dalam prinsip kedominanan, bagi sepasang trait bertentangan, satu trait ditentukan oleh faktor pewarisan dominan, manakala trait yang bertentangannya ditentukan oleh faktor pewarisan resesif. Faktor pewarisan dominan akan menindas kesan faktor pewarisan resesif. Ini akan menyebabkan trait resesif tidak kelihatan walaupun faktor pewarisannya wujud bersama faktor pewarisan trait dominan pada induk asal. Rajah 11.2 menunjukkan kacukan monohibrid yang dijalankan oleh Mendel. Mendel mengacukkan pokok kacang pis baka tulen tinggi yang diwakili dengan huruf T besar dengan kacang pis baka tulen rendah yang diwakili dengan huruf T kecil. Hasil kacukan dua induk berbaka tulen tersebut menghasilkan generasi filial pertama yang terdiri daripada tumbuhan yang tinggi sahaja, iaitu yang mempunyai genotip T besar dan T kecil. Hal ini menunjukkan bahawa trait tinggi iaitu huruf T besar adalah bersifat dominan, manakala trait rendah yang diwakili oleh huruf T kecil adalah resesif. Mendel kemudiannya mengacukkan generasi filial pertama secara pendebungaan sendiri. Beliau mendapati bahawa nisbah generasi filial kedua ialah 3:1 untuk tumbuhan tinggi terhadap tumbuhan rendah. Rajah 11.4 pula menunjukkan perhubungan antara beberapa istilah penting dalam genetik. Kita lihat kepada bunga berwarna ungu dari baka tulen dominan yang diwakili dengan huruf B besar. Kedua-dua alel adalah dominan, maka trait dominan bagi ciri warna bunga iaitu ungu ditunjukkan. Maksudnya, fenotip bunga tersebut ialah ungu. Kedua-dua alel adalah sama, maka genotip dikatakan sebagai homozygot dominan. Sekarang kita lihat pula kepada bunga berwarna putih dari baka tulen resesif. Kedua-dua alel adalah resesif, iaitu diwakili dengan huruf B kecil. Maka, trait resesif bagi ciri warna bunga iaitu putih akan ditunjukkan. Maksudnya, fenotip bunga tersebut ialah putih. Kedua-dua alel adalah sama, maka genotip dikatakan sebagai homozygot resesif. Sekarang kita lihat pula kepada bunga berwarna ungu yang dihasilkan daripada kacukan baka tulen dominan dan baka tulen resesif. Hibrid yang dihasilkan daripada kacukan dua baka tulen. Generasi ini dikenali sebagai generasi filial pertama. Mempunyai kedua-dua alel dominan dan alel resesif.
iaitu yang diwakili dengan huruf B besar dan huruf B kecil. Maka, trait dominan bagi ciri warna bunga iaitu ungu ditunjukkan. Maksudnya, fenotip untuk generasi filial pertama ialah bunga ungu. Trait resesif tidak kelihatan kerana telah ditindas oleh trait dominan. Oleh sebab kedua-dua allele adalah berbeza, maka genotip dikatakan sebagai heterozygot. Rajah 11.5 pula menunjukkan rajah skema kacukan monohibrid bagi ciri warna bunga. Melalui rajah skema ini, kita dapati bahawa nisbah fenotip generasi filial kedua ialah 3:1, iaitu 3 bunga berwarna ungu dan 1 bunga berwarna putih. Kacukan monohibrid juga boleh ditunjukkan dengan menggunakan segi empat panen. Setelah menjalankan eksperimennya, Mendel telah mendapati bahawa ciri sesuatu organisma dikawal oleh sepasang allele. Hanya satu daripada pasangan allele ini akan diwariskan ke dalam gamet. Ini merupakan hukum Mendel pertama. Ia juga dikenali sebagai hukum segregasi atau pemisahan. Rumusan yang dapat dibuat daripada eksperimen monohibrid Mendel ialah: yang pertama, sesuatu ciri diturunkan daripada induk kepada satu generasi yang lain ditentukan oleh suatu faktor genetik yang kini dikenali sebagai gen. Rumusan yang kedua, sesuatu trait dikawal oleh sepasang faktor yang kini disebut sebagai allele. Rumusan yang ketiga ialah sepasang allele ini akan segregasi atau terpisah secara rawak semasa pembentukan gamet. Hanya satu allele daripada pasangan ini akan berada di dalam gamet. Rumusan yang keempat, semasa persenyawaan, zygot yang terhasil akan mengandungi 2 allele, iaitu 1 allele daripada setiap induk bagi ciri yang tertentu. Dan rumusan kelima ialah persenyawaan berlaku secara rawak. Maka, kombinasi genotip yang homozygot dominan akan menunjukkan trait dominan, manakala homozygot resesif akan menunjukkan trait resesif. Genotip heterozygot iaitu kombinasi satu allele dominan dan satu allele resesif akan menunjukkan trait dominan. Itu sahaja untuk kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share dan tekan butang subscribe. Terima kasih.